Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung kuliah tadabbur kitab Allah pada hari ini pada muka surat 30 ayat yang ke-196 akhir sekali. Seperti biasa, manhaj kita ialah baca, faham, hayati dan amal. Baca, faham. Baca, faham itu ialah kita faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Hayati itu ialah tadabbur. Kita tadbir uruskan ayat yang kita baca dan akhirnya kita cari cara untuk mengamalkannya. Baik ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, Kau jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit, yang bermasalah, yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat sekalian. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau anugerahkanlah kepada kami juga hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau bantulah hamba-hamba-Mu yang ditimpa musibah banjir di mana saja mereka berada. Ringankanlah hidup mereka, mudahkanlah urusan mereka, dan gantikanlah kerugian-kerugian mereka dengan gantian yang lebih baik untuk dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayat 196, firman Allah, wa atimmu. Wa atimmu ialah satu perintah tu, fi'il amar, ayat perintah. Perintah ini untuk ramai. Kenapa kita kata ramai? Sebab ada waw di akhir tu. Kita terjemah, hendaklah kamu sempurnakan al-hajja, objek ataupun maf'ulun bih, akan haji. Hendaklah kamu semua sempurnakan haji kamu. Wal umrata, dan juga hendaklah kamu sempurnakan al umrata. Maknanya wa atimmul hajja wa atimmul umrah. Tapi dia tak sebut dua kali atimmu tu, sekali cukup. Cukup dengan waw, dipanggil waw penyambung. Lillah, kerana Allah Ta'ala. Lillah tu kerana Allah Ta'ala. Kita semayang isyak, semayang maghrib, kita kata apa? Usalli fardal isyak
arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga haji lillahi ta'ala. Gitu. Ini satu perintah yang lengkap di situ. Lengkap dah tu. Adapun ayat berikut isu. Sekiranya halangan-halangan berlaku, ayat berikut dia akan cerita. Ayat yang mengenai haji setakat tu je. Wa atimmul hajja, satu isu. Wa atimmul umrah, isu kedua, poin kedua, lillahi ta'ala, kena buat kerana Allah. Sesat. Kan? Cuma isunya apa? Fa in uhsirtum. Fa maka in jika uhsirtum kamu dihalang. Dihalang oleh musuh ke, dihalang oleh hujan ke, apa-apa halangan, kamu terkepung, tak boleh nak pergi buat haji, tak boleh nak sempurna haji. Apa masalah? Apa perkara yang perlu kena buat? Tak boleh buat haji tahun ni. Famastaisara minal hadyi. Hadyi ni ialah kita panggil apa? Dam, kan? Fama tu apa-apa istaisara yang mudah, yang senang kamu dapat minal hadi, daripada binatang untuk dijadikan dam. Kambing ke, unta ke, lembu ke, ikut mudahlah. Famastaisara minal hadi. Maknanya wala tahliqu, yang kedua, jangan kamu bertahallul, cukur rambut ataupun gunting. Tahliku ni ru'usakum, jangan gunting kepala. Mana orang nak gunting kepala, gunting rambut? Tak. Ada orang cakap jangan duduk atas jalan, jangan kamu sembahyang di jalan. Quran ada sebut jangan kamu gunting kepala kamu. Kepala tu maknanya sya'ri ru'usikum. Dia buang perkataan sya'ri tu. Sya'ri ru'usikum, daripada sya'ri dia buang untuk pendek, dia sebut kepala. Kepala maknanya benda-benda yang ada di atas kepala, rambut lah. Kan? Gitu. Tanyalah kampung. Takkan kita nak tanya kampung? Tanyalah orang kampung. Gitu. Jadi istilah-istilah begini biasa digunakan dalam Quran juga. Dan janganlah engkau mencukurkan kepala kamu, rambut-rambut di kepala kamu, hatta sehingga yablugha, sampai. Apa yang sampainya? Al-hadyu, fa'il tu. Sampai hadyu tu. Dam tu ataupun sembelihan dam itu mahillah, tempat sembelih. Sampai tempat sembelih dan disembelih. Masa tu baru boleh cukur rambut ataupun gunting. Ini isu yang kalau tidak boleh sempurna, tapi kalau atimmul hajja wa atimmul umrah lillah, tak ada isu, tak ada apa-apa ni lah, sembelihan lah. Sekiranya ada isu tak boleh, satu isunya tak boleh buat haji tahun ni, macam perang Hudaybiyah tu, perjanjian Hudaybiyah, tak boleh buat haji. Maka Nabi terpaksa kena buat tahun depan, tangguh. Tapi nak tahallul tak boleh, kecuali dengan sembelih kambing. Setelah sembelih kambing, Nabi pun cukur, sahabat pun ikut cukur habis. Baru dia boleh buka kain ihram, tahallul balik. Semula buat hari lain. Itu satu isu yang kalau uhsirtum ni kamu dihalang oleh musuh, khususnya lah, ataupun apa-apa halangan yang menidakkan kamu melaksanakan haji ataupun umrah. Tak boleh buat haji balik gitu, tak boleh. Mesti kena bayar ataupun bayar dam ataupun dan bukan atau dan bercukur, bertahallul. Okey, ada masalah lagi. Faman lam yajid. Belum. Depan lagi.
Jauh cepat nak habis. Okey. Faman kana minkum maridan. Itu isu lain pula. Maka sesiapa yang adalah minkum di kalangan kamu. Kamu mana ni? Kamu yang pergi buat haji, buat umrah. Bukan semua kamu. Kamu yang pergi buat haji atau buat umrah. Marid. Sakit. Au bihi adam min ra'sihi. Bihi itu dengan orang tu. Pada orang tersebut ada benda yang menghalang daripada nak cukur rambut dia. Ra'sihi, kepala sakit, kepala sangat, ataupun ada luka, kena jatuh kat mana-mana, tak boleh nak tak boleh nak gunting atau cukur. Apa kena buat? Fa fidyatum, dia kena bayar fidyah. Fidyah tu apa? Min siyam, sama ada dia puasa, au sadaqah ataupun dia bagi sedekah, au nusuk ataupun dia nusuk ni kurban. Betul tak? Kurban. Buat kurban. Dia kena buat puasa ataupun sedekah ataupun nusuk. Itu masa tu. Dia kena sakit, apa-apa masalah. Fa idza amintum, maka apabila kamu aman. Amintun aman. Kamu dah aman daripada, aman tu maknanya sihatlah, tak sakit dah, ataupun masalah yang ada di kepala itu dah tak ada lagi. Maka ada ini habis itu. Fa idza amintum, amintum ni ialah perkara lain pula. Kita pergi awal Mekah, kita buat haji tamattu. Fa idza amintum, kalau kamu rasa nak pergi rehat-rehat dulu sebelum haji, lalu faman tamatta'a, maka sesiapa yang tamatta' ni ialah buat haji tamattu bil umrah, dengan mengerjakan umrah dulu, kemudian dia tahallul dan dia tunggu haji. Ilal haji, sampai waktu haji tu dia tahallul. Orang ni apa dia punya tanggungjawab dia? Famastaisara minal hadi, dia kena bayar dam juga. Dam haji tamattu dia panggil. Kita biasa buatlah ni. Itu. Faman lam yajid, bagi siapa yang tidak boleh buat yang tu, mungkin ada halangan, fasyamu, maka hendaklah dia berpuasa. Berapa hari? Salasati ayyam, 3 hari, fil haji, masa buat haji. Wasab'atin, dan 7 hari lagi dibuat di mana? Idza raja'tum, bila kamu balik. Kalau kita balik di Malaysia lah, ataupun balik kampung. Kalau kita orang Mekah, orang Mekah balik kampung buat sambung. Jadi berapa hari? Kata Allah, tilka, semuanya itu asyaratun kamilah, 10. Asyaratun tu asyaratu ayyamin kamilatun, 10 hari yang lengkap. Maknanya 3 di Mekah semasa haji dan 7 di tempat di rumah. Itu pun dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi mereka, liman, bagi sesiapa, lam yakun, tak ada, ahluhu, keluarganya, hadirin, tinggal. Hadirin makna tinggal, ataupun penduduk tetap. Hadirin ni penduduk tetap al-masjidil haram, di masjid haram, maknanya di sekitar masjid haram itu. Bagi mereka yang duduk situ, dia tak payah ni, dia tak payah buat yang disyaratkan itu tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa-apa pun kita buat ini niat lillahi ta'ala, dia rujuk lagi ni. Wattaqullah ni dia kembali kepada ayat asas tadi, iaitu
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu dia punya pokok pakalnya. Maka apapun kamu buat, jangan tipu-tipu, jangan shortcut, buatlah semata-mata mengikut tata susila yang telah ditetapkan oleh syarak dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang penuh Allah Subhanahu Wa Taala terima kerja-kerja haji ataupun umrah itu. Itu makna wattaqullah. Kalau tak tahu, kena belajar. Wa'lamu, ketahuilah kamu. Maknanya kena tahu semua. Pertama kena tahu untuk lakukan perkara-perkara itu dengan penuh kesempurnaan dari sudut ilmu. Dan yang kedua, kena tahu annallah, sesungguhnya Allah. Kalau kamu tak jujur, kalau kamu tipu, kalau kamu tidak sempurna dengan sebab-sebab yang tidak patut, yang kamu layak buat tapi kamu tak buat atas sebab-sebab yang nak shortcut, nak mudah, maka ketika itu ingatlah annallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, keras iqab. Iqab ni balasan buruk. Iqab ni neraka. Jadi kok mana pun, sebab itulah iman kita dilihat pada 3 peringkat kan. Al-qalbi, sejauh mana hati kita. Al-lisan, sejauh mana ucapan kita. Al-jawarih, sejauh mana anggota kita lakukannya. Kalau kita laku dengan sempurna tapi hati kita tidak jujur, Allah tak terima juga kan. Ataupun hati kita jujur, bagus, tapi amalan kita buat tidak kena dengan ilmu syariat yang ditentukan Allah, tak boleh terima juga. Makna ketiga-tiga itu mesti selaras. Boleh Itulah lebih kurang. Tuan-tuan boleh bacalah secara mendalam kisah-kisah haji dan umrah ni, dan kita banyak dah buat kursus haji. Cuma kita baca ni kita faham secara umum lah, ataupun kita baca Quran kita boleh hayati. Cuma dalam ayat ni dia pokok yang hendak disampaikan oleh Allah, sekiranya tidak ada masalah, pendek je, iaitu wa atimmul hajja, satu, lillah. Wa atimmul hajja lillah, satu. Yang kedua, kalau kita pergi umrah saja, wa atimmul umrata lillah. Itu je yang Allah nak. Semayanglah dengan sempurna, buat hajilah dengan sempurna. Tapi kalau timbul masalah-masalah, antara masalah besar yang dihadapi oleh kita ialah yang disebut dalam ayat-ayat selepas pada ayat itu. Maka penyelesaiannya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, benda-benda ni akan diceritakan oleh mutawif. Tidak ada isu pun. Cuma nak ceritanya apa yang dibuat oleh mutawif, yang kita pergi buat haji dan umrah ni, ada nas daripada kitab Allah secara jelas. Secara jelas. Dan kalau kita pergi buat haji ke umrah, mesti lillahi ta'ala tu kena clear. Kena clear. Dan bila kita kata lillahi ta'ala tu, tak ada orang kata shortcut dalam buat kerja agama ni. Kalau Allah kata boleh, buat je lah. Boleh ke? Nanti rugi kita lah, kita sembahyang qasar jamak ni. Tak ada di situ. Kalau Allah bagi kemudahan, ikut je lah. Kan? Nanti Allah payahkan, kita tak boleh buat lah. Contohnya kalau kita musafir, kita disunatkan, diberi ganjaran lagi untuk jamak dan qasar, diberi pilih, diberi sunat. Tiba-tiba kita kata tak nak buat hak sempurna. Tiba-tiba sampai dalam perjalanan berlaku benda yang tidak diingini, tak boleh semayang. Sedangkan sebelum tu kita boleh semayang jamak. Kita tak nak semayang jamak, maka kita dapat tunai semayang itu. Kita rugi lah. Kita rugi. Oleh sebab itu, kemudahan yang Allah beri, walaupun kita nampak ringan, buat je lah. Buat je lah. Okey, kita pergi ayat berikut. Ayat 197. Habis itu perintah haji. Ni dia syarah pula. Apa itu haji? Bila nak buat haji ya?
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ashhur. Ashhur ini ialah kata ganda daripada syahrun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Syawal, bulan Syawal. Kalau kumpul lebih daripada 3, dia panggil ashhur, plural. Beberapa bulan yang maklumat, yang telah ditentukan. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Okey, bulan apa? Zulqaidah, Zulhijjah, apa tu? Tak ingat dah. Nah. Okey. Orang biasa pergi, mungkin dia pergi awal lagi. Ada pergi awal lagi kan? Syawal, lepas Syawal tu pergi dah. Jadi habis itu. Maknanya dia nak cerita bulan-bulan haji itu termaklum. Bulan yang telah dimaklumkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Oleh sebab itu, ayat berikut dia nak cerita pasal siapa yang Allah pilih. Faman farada. Barang siapa yang tu orang tu lah. Kita ke siapa tak kisah man tu. Siapa sahaja. Farada fihinnal hajja. Farada siapa? Yang Allah telah fardukan pada bulan-bulan tersebut haji. Ataupun farada ni dia sendiri. Orang tu dah menjadi wajib. Bila menjadi wajib haji? Saya nak pergi haji tahun depan. Itu dah farada ke? Cukup duit dah, segala-gala dah. Itu farada ke? Tak lagi. Kata ulama, farada ni lepas dia niat ihram haji ataupun ihram umrah, tu baru dikatakan farada. Pada ketika itu baru berlaku larangan-larangan sebagai seorang yang ihram, memakai ihram. Sebelum tu walaupun dia niat ni tak ada isu lagi lah. Sebab itu dia kata gini, faman farada fihinna, dia pergi haji, dia niat bulan-bulan haji tu. Fihinna tu ialah ashhurun, bulan-bulan tersebut. Dia pergi, dia niat haji pada salah satu bulan tu, dia tunggulah siapa buat haji. Pada ketika itu, apa dia patalaran dia? Satunya fala rafath. Dia tak boleh buat rafath. Apa makna rafath? Dia tengok di situ oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat, tengok tu dia tulis dalam terjemahan tu, mengerjakan haji. Duk di niat ihram lah, ihram haji. Ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri. Rafath ni tak boleh bersetubuh dengan isteri. Bukan capur ni tak boleh nak kawan dah. Tak boleh nak bersama isteri lah. Rafath ni. Dia pun tinggal isteri dia. Kenapa tak ikut dengan isteri? Tak boleh dah, tak boleh rafath. Tak, rafath ni bersetubuh. Bersetubuh. Wala fusuq. Dan dia juga dilarang buat perkara-perkara yang fusuk. Fusuk ni fasik. Perkara-perkara yang dilarang. Dia terjemah di situ maksiat. Dan tidak boleh membuat maksiat. Maksiat ni benda-benda yang dilarang dalam agama. Tak kira lah. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Maksiat kaki, maksiat tangan. Maksiat terkini, maksiat WhatsApp. WhatsApp ni maksiat juga. Kita tak tahu apa, kita tengok nak post. Kita buat handphone, nak post benda-benda kepada benda yang menyakitkan orang dan seumpamanya, tak boleh. Itu dia panggil fusuq. Dan yang ketiga dilarang juga ialah wala jidala fil haji. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh berjidal, berbantah-bantah
semasa ihram haji. Fil haji makna fi ihramil haji. Okey, satu istimewa di sini kalau orang tanya kita, sikit-sikit tak boleh ke? Sikit-sikit tak boleh ke? Kalau kita tengok baris lepas la tu, fala rafasa, sa baris atas, wala fusuqa, qa baris di atas, wala jidala, la baris di atas. Kalau dia ini, setengah ulama mengatakan lam ini lam nafi jinsi, lam nafiah li jinsi. Mana-mana jenis perhubungan tak boleh. Yang boleh membawa kepada bersetubuh dilarang. Dan mana-mana jenis maksiat fasik pun tak boleh. Dan mana-mana perdebatan masa ihram itu pun dilarang. Dan semua jenis perdebatan dilarang. Hanya pada waktu itu perkara-perkara yang boleh membawa kepada ibadat saja yang boleh kita lakukan. Itu kadang-kadang terlepas pandang juga kita. Kita pergi sana duk bincang masalah politik negara dalam masa ihram. Tak payah. Tapi kalau bincang elok-elok tidak berdebat tak apa. Tapi yang menyebabkan khilaf, bertekar, itulah jidal ni bertekar. Maka itu larangan-larangan bagi orang-orang yang berada dalam ihram haji ataupun umrah. Sebaliknya apa yang kita kena buat? Kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ini yang kita kena buat masa musim haji. Buatlah khairin. Khairin ni dia apa-apa kerja yang dianggap khairat, kebaikan, walaupun orang tak tahu, ya'lamhullah, Allah tahu dia. Hu tu mana ma, anything kecil besar zarah pun yang kamu buat, Allah nilai. Buatlah masa duduk kat Mekah, doa kepada sahabat, doa kepada mak ayah, buat solat hajat, buat apa pun khairin, yang penting dia itu niat kebaikan, Allah nilai. Ya'lamhullah, itu jawab dia. Ma taf'alu, apa-apa yang kamu buat semasa haji, min khairin, demi sesuatu kebaikan kepada diri, kepada keluarga, pada masyarakat, pada umat, pada siapa sahaja, Allah akan nilai. Ya'lamhullah. Jadi tak payah duduk perang-perang lah. Tak payah duduk sembang-sembang benda-benda yang melarakan. Sebaliknya apa? Yang kedua kena buat apa? Watazawwadu. Berbekal-bekalan. Kena bekal. Buat bekal sebelum pergi Mekah, dalam tu pun kena buat bekal. Apa dia bekalan yang terbaik? Fa inna khairaz zad. Az-zad ialah bekalan. Maka sebaik-baik, maka sesungguhnya, itu penting tu, inna tu, maka sesungguhnya khairaz zad. Dua perkataan, satu makna. Sebaik-baik bekalan. Kalau kita sebaik-baik saja, tak ada zat, tak jadi. Maknanya khairaz zad itu dua kalimah hanya diterjemah satu, iaitu bekalan terbaik. Bekalan yang terbaik dalam mengerjakan haji ialah bekalan-bekalan yang boleh dikategorikan dalam maksud at-taqwa. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Taqwa ialah amalan yang kita buat, dia membentuk nilai taqwa. Tak kira lah amal apa. Dan kita dah bincang sebelum ni, amal yang dianggap takwa yang baik ialah amal soleh. Dan amal itu soleh, dia kena ada 4 syarat yang saya jumpalah dalam tafsir. Yang pertama sekali, yang kita buat, kita ada ilmu. Yang kedua, yang kita buat itu kita mula dengan niat kerana Allah. Yang ketiga, kita buat itu semata-mata nak dapat redha. Niat satu hal, nak dapat redha Allah itu hal yang kedua. Yang keempat ialah istiqamah dengan perbuatan itu. Jangan kita runtuhkan pahala-pahala yang kita buat semasa haji itu dengan
perkara-perkara yang dilarang 3 tadi sebelum tu, iaitu rafath, bersetubuh dengan isteri, fusuk, mana-mana jenis perkara-perkara yang maksiat, wala jidal, dan tidak boleh berdebat dalam perkara-perkara yang dilarang, sebab kesemuanya itu boleh menghilangkan takwa kita dan boleh menghilangkan pahala amal kita. Kadang-kadang kita buat banyak dekat Mekah, tapi duduk sakitkan hati orang ni, sehingga pahala yang kita buat banyak ini Allah pindah kepada orang tu. Waktu kita kena jaga sungguh. Sebab itulah kita kata haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, kan? Haji mabrur ni tidak ada balasan kecuali syurga. Sebab nak jaga 3 perkara ni, ya Allah, paling payah. Paling payah. Gitu. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala sebut wattaquni ya ulil albab. Nun bagi di bawah tu, wattaquni, asalnya ada ya tu. Selepas nun wattaquni tu, kan, nun tidak panggil nun wiqayah. Nun yang ditambah untuk menzahirkan selepas dia ada ya makna saya. Ada ya makna saya. Mana-mana ayat perintah diakhiri dengan nun, dan selepas huruf nun itu dibaris di bawah, maksudnya ada huruf yang dibuang. Apa dia huruf dia? Ya. Yang makna saya punya. Jadi kita nak terjemah macam mana? Bukan saya punya, akan saya. Maknanya kita terjemah gini, wattaquni, hendaklah kamu semua takut akan aku. Mana ada akan aku? Ada ya yang dibuang selepas nun. Tanda ya dibuang ialah nun itu baris di bawah. Nun ini nama dia nun import. Nun import. Kenapa diimport nun ke sini? Untuk jaga sempadan. Import untuk jaga sempadan. Penting. Kalau tidak ada nun ini, kita tak boleh baca ya yang mati itu. Jadi untuk baca ya, wattaquni asalnya ada ya mati. Tapi dibuang nun untuk nak shortcut. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang hati mereka itu bersih. Ulul albab ialah hati yang ada fungsi. Dia panggil ulul albab. Al-albab plural, singular kita panggil lubun. Orang Kelantan sebut lubuk hati. Lubuk-lubuk ni sebenarnya lubun. Singular daripada albab. Lain Ahmad albab. Kan? Ahmad albab bukan albab ni. Albabu ialah pintu. Alif lam pada albabu ialah alif lam ditambah. Dianya babun, masuk alif lam jadi albab. Di sini albab ialah kalimah asal. Dia confuse, jangan confuse di sini. Di sini al-albab. Asalnya lubun albabun. Yang pintu tu babun albab. Pintu. Gitu. Jadi orang yang hati ada pintu, hati ada lubuk dia. Lubuk ni tepat kalau masuk situ dia boleh nilai ni baik ni buruk. Dia ada lubuk dia. Kan? Tapi kalau hati tak ada lubuk dia masuk keluar. Masuk tak boleh masuk situ, dia keluar tu. Jadi tengok apa pun sama belaka, baik buruk serupa. Ini tak ada ulul albab. Tak ada lubuk. Tak ada tempat yang menilai menilai apa yang kita tengok, apa yang kita dengar tak boleh nilai. Sebab hati yang telah dititik-titikkan oleh dosa-dosa yang banyak. Oleh sebab itu kita pergi haji kena buang penyebab-penyebab hati kotor itu. Penyebab hati kotor antaranya buat maksiat, antaranya sembang yang menyebabkan berlaku perkelahian, antaranya cinta kasih dengan isteri sehingga berlaku perkara yang dilarang buat sementara waktu pada masa haji itu. Boleh Itu
perkara-perkara yang kita nampak cantik sangat dalam ayat 197 ni. Ada berapa isu di sini? Pertama ialah haji hanya boleh dibuat pada bulan-bulan yang tertentu saja, iaitu bulan haji. Tuan-tuan carilah bulan haji itu berapa, 4 bulan tu. Yang kedua, siapa yang dah niat haji pada bulan-bulan tersebut dilarang melakukan 3 perkara. 2. Yang 3, buatlah apa-apa peluang kebaikan yang boleh buat semasa mengerjakan haji itu dan serahlah kepada Allah nilai pahala itu. Allah akan nilai satu persatu. Yang keempat, carilah bekalan takwa sebanyak-banyaknya. Kerana takwa itulah penyebab kita ke syurga Allah. Dan ingatlah pada Allah selalu saat hati kita bersih, disebabkan kita jaga patah larang haji itu. Hati kita dah bersih. Orang-orang yang buat haji, yang dapat haji mabrur, kesemuanya dinamakan hati mereka ulul albab. Hati yang bersih daripada segala dosa. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang mengerjakan haji yang dapat ulul albab, yang dapat haji mabrur. Wallahu a'lam. Moga-moga ianya memberi kebaikan kepada kita dalam pertemuan ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang pada ayat 198 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.